So, perkara pertama yang saya nak share ni adalah bibir kita ni sama je. Keadaan dia sama macam skin muka, tangan, badan semua sama je. Cuma beza dia, skin untuk kawasan bibir ni dia nipis sikit. Dia jauh nipis daripada kawasan lain. Okay, so untuk pengetahuan semua, bibir kita ni dia ada outer layer tau. Dia ada ni, atas ni, dia ada kulit dia. Okay, so kulit ni kita panggil sebagai epidermis. Sama juga dengan skin, sama juga dengan bahagian lain. Okay, permukaan atas kulit kita panggil epidermis. So epidermis ni tujuan dia sebenarnya untuk protecting lah. Okay, dia protecting, protective covering. Dia untuk cover ataupun protect. Okay, dan dia juga dipanggil sebagai stratum corneum. Ni sebuah masuk dalam bahagian sains lah. So saya just cerita sepintas lalu je. Okay, so sebenarnya muka kita dan lapisan kulit dia lain-lain ni semua, kita ada 5 lapisan. Tetapi bibir kita ni ada 3 lapisan je. Sebab tu korang perasan tak, bibir kita mudah kering. Kalau siapa yang ada sensitif bibir, memang akan jadi sangat kering. Macam saya memang seorang yang bukan sensitif, terlalu kering. Bibir memang suka kering lah. Macam mana pun memang dia sangat kering. Sebab skin condition. Skin condition saya jenis kering, jadi bibir pun kering. Dan semua orang akan alaminya. Cuma teruk dengan tak teruk je. Sebab kita punya lapisan bibir kita ni ada 3 lapisan layer je. Dia tak sama macam kita punya muka, badan kan. So yang lain-lain ada 5 lapisan. Cuma bibir kita je ada 3 lapisan. Okay, so dia lagi nipis dan dia juga tak ada sebaceous gland. Ataupun kita panggil apa tu kita panggil? Sebaceous gland ni bahasa Melayu apa? untuk peluh tu. Kan, untuk keluarkan peluh semua tu dia tak ada. Jadi bibir kita tak ada. Kalau kawasan lain ada, jadi dia lembap. Macam muka kita kan, kita okey je. Tapi bibir kita tak ada. Sebab tu dia mudah kering. Jadi memang kita kena ada satu kita panggil sokongan. Sokongan untuk bibir untuk pastikan dia terus lembap. Sebab dia sendiri tak ada sebaceous gland tu untuk bibir. Sebab dia memang kawasan yang paling kita panggil sensitif. Bukan je bibir tapi mata juga. Sebab tu kalau dalam mana-mana skincare, dia ada extra care sikit lah untuk bibir dan mata. Dia lain sikit skincare dia. Dia lebih sikit kita panggil penjagaan. Okay, so dia ada sendiri dia punya, dia kena diri sendirilah, dia kena independent. Dia tak ada sebaceous gland, so dia pergi kat mikroskop korang boleh tengok buat tengok dekat dalam mikroskop ada tak bulu roma. Okay, so saya bagi tahu dekat sini bibir kita tak ada bulu roma. Dekat mana lagi selain bibir yang tak ada bulu roma? Cuba teka. Okay, sebab sekarang ni saya tengah pakai lip balm. Okay, lip balm dari Mary Kay. Sebab saya nak buat scrub bibir. Okay, sambil-sambil saya scrub bibir, saya share dengan korang lah fakta-fakta tentang bibir yang korang juga mungkin kena tahu. Okay, so saya pakai dulu lip balm sebab bibir saya terlalu kering. Dia chat tau, macam apa kita panggil, mengelupas. Dia mengelupas banyak. Lepas tu kalau kita terus pakai satin scrub, dia tak mau keluar dengan habis lah. So sebab tu saya pakai dulu lip balm, kemudian saya akan pakai lip scrub. Okay, penggunaan untuk lip balm dan lip scrub nanti saya share lagi, ada lepas ni. Banyak nak cerita kat korang semua. Tapi saya sambil-sambil tu saya pakai dulu sebab nak scrub dia kan. Okay, so kita berbalik kepada soalan saya tadi. Kat mana lagi selain bibir yang tak ada bulu roma? Cuba teka. Korang tahu ke? Okay, so kalau untuk info je lah kan, kita selain daripada bibir tak ada bulu roma, iaitu tapak tangan. Tapak tangan tak ada dan tapak kaki. So yang tu tempat-tempat yang tak ada hair follicle ataupun bulu roma. So special kan? So Tuhan dah jadikan dia sangat special. Dekat walaupun satu muka tapi dekat bibir tak ada bulu roma. Okay, dia sama je. Bahagian lain ataupun dia punya ciri-ciri lain semua lebih kurang sama. Cuma dekat bibir dengan mata ni dia sensitif sikit. Sebab tu saya nak share hari ni lah tentang fakta-fakta tentang bibir dan apa yang korang perlu buat kalau ada bibir kering macam saya.
Okay, so dekat sini apa lagi yang saya tak share dengan korang? Okay, sama. Okay, kemudian korang perasan tak kenapa bibir kita merah-merah ni ya? Kan? Dekat mana datangnya merah-merah ni? Kat muka semua tak ada pun yang merah-merah. Bibir je. Okay, sebab dia adalah daripada salur darah. Salur darah kita dekat dengan kulit, lapisan kulit. Sebab tu dia merah. Okay. Dan dia ada nama saintifik dia tu. Malas nak sebut kat sini. Saya pun susah nak sebut. So kalau siapa yang study bahagian tu dia tahulah kan. So kita hanya tahu surface-surface dah cukup dah untuk pengetahuan sendiri. Okay. So ingat korang, kita punya bibir hanya 3 lapisan sahaja. Jadi dia senang kering. Sebab dia tak ada sebaceous gland ataupun peluh. Dia tak ada peluh sebaceous gland tu. Okay. So dia memang dengan sendirinya sahaja yang boleh bagi lembab dan dengan bantuan saliva ataupun air liur kita lah. Okay. Dan sebab tu kita kena banyak bagi sokongan. Salah satu sokongan dia kena pakai lip balm. Tapi lip balm pun korang kena hati-hati. Okay. Pastikan yang tak irritating bibir. Kalau pakai pedih je, so korang kena stop. Kalau pakai lipstick pedih je, kena stop. Tak boleh cantiknya pasal tahan pedih, tak boleh. Okay, dia akan merosakkan bibir masing-masing. Okay, sekejap. Kita tengok lagi apa yang best untuk korang tahu tentang bibir. Okay, sementara tu saya scrub bibir. Okay, scrub bibir ni korang tak perlu hari-hari pun. Kalau yang bekerja rasa macam tak sempatnya nak scrub bibir pula. Tak. Seminggu sekali atau 2 kali sahaja. Tapi kalau korang ada macam banyak sangat mengelupas kan, so boleh pakailah. Tapi kalau macam rutin harian, dia rutin mingguan sahaja. Lip balm sahaja setiap masa kena pakai. Kalau boleh 2 jam sekali korang pakai. Kalau ada siapa masalah bibir lah. Bibir yang sensitif. Okay, kalau tak ada bibir dia okey je, tak ada masalah. Okey je, tak payah nak pakai pun tak apa. Okay, so saya tengah scrub bibir. Scrub bibir ni tak ada spesifik masa. Kalau korang rasa okey ya, boleh stop, boleh cuci je. Kalau korang rasa macam seronok lagi menggosok, korang terus gosok. Dan kalau konsisten korang buat lip spa ni, korang akan nampak bibir korang makin cantik. Ataupun kemerah-merahan, pink-pink, macam tu. Kena konsisten sikit lah. Setiap hari, setiap minggu buat lip spa. Okay, so apa lagi yang tentang dekat sini yang korang kena tahu. Okay, dry skin kat bibir ni dia banyak cause ataupun faktor-faktor menyumbangkan kepada kulit bibir kering ni banyak. Salah satu dia kita kurang minum air. So macam bulan puasa mana boleh minum air kan. Jadi tu salah satu juga faktor bibir kita kering. Kita kurang minum air. Okay, kemudian ada alergi. Kalau siapa-siapa ada alergi, mungkin makan ke apa ke, kadang-kadang tu dia jadi bengkak dekat bibir. Semua tu alergi. Kena jaga-jagalah, yang tu kena tahu. Dan iritasi terhadap sesuatu produk juga. Korang boleh jadi bibir kering. Mungkin korang salah pakai apa-apa ke kan. Dia jadi kering dan dia merekah. So korang kena check balik lah yang tu. Okay, untuk relief dry skin kawasan bibir korang, apa yang korang kena buat adalah pakai benda yang boleh melembabkan. Boleh melembabkan. So dia sangat membantu untuk bibir korang kembali macam lembab. Kalau tak memang akan terus kering. Okay, dry skin. Reason, search apa salah satu sebab-sebab juga yang boleh jadi dry skin ni. Allergic macam tadi saya cakap. Cuaca sejuk dan panas pun boleh juga. Kalau cuaca panas sangat, korang akan perasan bibir korang tiba-tiba kering. Dan ataupun terlalu sejuk, bibir akan jadi kering juga. Okay, dia akan macam dia jadi macam berkuping-kuping tu. Okay. Kemudian korang terdedah dengan cuaca panas pun bibir akan jadi kering. Excessive ataupun korang guna face wash yang sangat kita cuci muka, lepas tu cuci sekali dengan bibir semua. Okay, dengan buih yang banyak. So memang akan jadi kulit bibir akan jadi semakin teruk atau kering. Okay, yang tu korang kena hati-hati sebab ramai orang, saya pun dulu
cuci je muka dekat seluruh muka. Nama pun cuci muka kan. Sebenarnya tak boleh. Cuci area mata dengan bibir ni tak boleh. Dijauhkan. Korang kena jauhkan. Korang kena kena alert sikit lah. Tak boleh cuci area mata dan bibir. Okay, yang tu pun salah satu juga punca kenapa bibir korang kering sangat ataupun dia mengelupas. Okay. Kemudian medical condition. Kalau korang ada masalah jerawat yang banyak ataupun korang ada eczema, so dia juga mempengaruhi keadaan bibir. Okay. Dan skin condition. So macam saya lah, skin condition saya jenis kulit yang kering, jadi bibir saya pun sama juga kering. Sebab kita punya skin barrier tu sendiri. Right. So saya, kalau korang nak tahu, saya memang 100% atau setiap masa memang akan pakai lip balm. So kita ada tips. Kejap. Kita ada tips kat sini. Macam mana korang punya ni. Kejap, mana dia? Macam ni. Okay, dia cakap dekat sini. Yang ni berdasarkan American Academy Dermatology. Dia cakap kalau korang suka pakai lipstick ataupun apa-apa je lah yang dekat bibir, kalau boleh jangan pakai atau elakkan benda-benda yang ada pewangi. Contoh kalau lipstick ni dia ada bahan pewangi, korang jangan pakai. Dia boleh bagi bibir korang kita panggil, nak kata rosak, tak rosak lah kan, tapi dia akan macam mengeringkan atau macam seterusnya macam tu lah. Okay, pastikan jangan ada pewangi. Kemudian mentol, okay, yang jenis mentol. Lepas tu salicylic acid. Kena jauhkan. Kalau boleh jangan pakai benda-benda yang ada ingredient macam tu. Okay, tu salah satu. Dan banyak lagi, sebenarnya banyak lagi nak cakap pun banyak. Alright, kemudian macam mana korang nak heal atau nak selesaikan masalah bibir kering ataupun mengelupas, korang kena pakai jenis-jenis yang ada petrolatum ataupun white petroleum jelly. So kena kerap pakai lah. Okay, kerap apply. Ataupun shea butter. Yang tu antara bahan-bahan yang sangat bagus untuk bibir korang kekal lembab. Bila korang punya bibir lembab, dia akan sendiri nampak cerah tau. Tu salah satu dia. Kalau korang rajin pakai lip balm atau moisturizing lah lip, okay, bahagian bibir. Okay, lepas tu dia bagi tips juga. Kalau korang ada lip balm, pakai sebelum tidur. Maksudnya masa nak tidur tu pakai, lepas tu tidurlah. Tak ada masalah. Alright. So kalau ada siapa yang bibir yang macam teruk sangat, kering sangat, korang pakai dalam masa 2-3 hari konsisten. Nanti bibir akan okey. Okay. So kerap pakai lip balm. Lepas tu apply setiap 2 jam. Kalau ada bibir yang kering, mengelupas, yang macam batu kan, bibir macam batu. Saya pun banyak kali juga yang jadi macam tu, keras. So kena apply setiap 2 jam. Setiap 2 jam pakai lip balm. Okay. Kemudian minum air dengan banyak. Kita kena stay hydrated. Stop licking, biting atau picking lips. Ataupun kita panggil, kita suka tarik-tarik. Kalau yang mengelupas tu kita suka tarik-tarik. Lepas tu kita suka jilat-jilat bibir kita sebab kita rasa macam kering sangat, kita jilat. Betul tak? Lepas tu kita suka gigit. Masa gigit nak bagi putus kan. So dia kata stop, jangan. Okay. So kalau korang macam contoh licking, kalau korang licking, bila kita punya saliva tu kering dekat bibir, dia akan makin bertambah kering. Dia akan jadi makin lagi kering, lagi teruk bibir kita tu. Okay. So kalau siapa yang suka habit, dia macam suka-suka jilat bibir, macam dia tak perasan pun. Dia punya habit lah. So kalau macam tu memang kena apply lip balm kerap. Okay, lip balm kerap, nanti dia macam dia rasa ada sesuatu dekat bibir, dia tak leaking lah. Untuk siapa siapa yang habit, dia suka habit untuk leaking lip. Okay. Kemudian satu lagi yang penting adalah jangan sesekali suka gigit benda-benda metal atau besi. Contohnya, korang suka gigit barang emas kan, macam rantai kan, duduk saja suka gigit-gigit. Jangan. Kemudian paper clip saja-saja suruh nak gigit-gigit. Kemudian dia akan jadikan bibir korang semakin sensitif. Okay. So yang tu paling penting. Jangan. Kalau korang dah ada masalah bibir kering, kalau boleh elakkanlah semua benda tu. Alright. Kemudian apa lagi? Lepas tu kalau korang pakai apa-apa je lipstick,
Lepas tu korang rasa irritating ataupun rasa tak selesa dekat bibir, stop, jangan pakai. Okay, jangan terus pakai lipstick baru beli ke apa ke. Kalau dah rasa tak selesa, jangan pakai. Sebab dia boleh bagi bibir kita, apa tu kita panggil? Tak selesa ataupun masalah bibir. Alright, so saya dah buat lip spa. Okay, lip spa dia ada dua dalam, macam Mary Kay punya dia ada dua. Satu lip scrub dan satu lip balm. Kalau korang tengok macam ni yang kecil je. Tapi dia bukan habis dalam masa dalam masa sebulan dah habis. Tak pun. Lama. Sebab kita hanya guna sikit je amount dekat bibir. So dia tak perlu besar-besar pun. Okay. So yang ni kita pakai secara mingguan. Lip scrub. Kita je sental je. So bila kita guna exfoliating, kita boleh remove atau hilangkan kulit-kulit yang tak bagus ataupun kulit mati atas permukaan bibir, dan dia boleh renew macam lebih apa tu kita panggil improving skin texture. Dia akan improve kita punya skin texture ni lebih baik. Okay, so kita kena exfoliate lah. Ni salah satu exfoliate atau kita bagi bantu untuk dia remove. Okay, so ni scrub bibir. Okay, korang tak boleh pakai scrub muka letak kat bibir. Tak boleh, jangan. Nanti masalah bibir lagi makin teruk. Okay, guna yang bibir sahaja. Okay, so korang kena kerap pakai lip balm. Okay, lip balm ni sentiasa kena ada dalam handbag. Kalau malam nak tidur, pakai je. Pakai je. Setiap 2 jam pun disarankan pakai. Kalau ada siapa yang ada masalah bibir, yang dah merekah-merekah tu, pakai je. Okay, kalau siapa yang macam saya, yang jenis sensitif bibir, lagi bagus kerap pakai. Jangan miss. Okay, dia memang sangat membantu. Kalau dulu bibir saya tak boleh lah macam ni semua. Dia dah berdarah lah, merekah-rekah lah. Okay, kemudian, okay, so saya dah pakai, saya dah buat dah 2 ni. Sekejap je, sambil-sambil kan. Okay, so baru saya nak pakai lipstick. Okay, kalau dalam Mary Kay, dia banyak lipstick jenis. Dia ada jenis matte, dia ada jenis shine. Kalau korang bibir kering, korang tak boleh nak pakai matte. Sebab nanti bibir dia tak cantik. Dia macam tak melekat. Tapi bila korang dah buat spa, okay, lip spa, korang dah boleh pakai lip matte ke, lip semi shine ke, semi matte pun boleh dah pakai. Okay, so saya nak pakai dekat sini blush velvet. Warna dia sangat cantik dan dia adalah semi matte. Okay, kalau saya tak ada lip spa, saya tak boleh pakai benda ni sebab dia kering. Okay, so saya pakai blush velvet. Kalau korang ada masalah bibir yang jenis kering, pakai dulu lip balm, baru pakai apa-apa je lipstick. Kalau macam dalam yang Mary Kay punya lip balm atau lip scrub ni, dia daripada shea butter. Dia shea butter. Okay, so saya pakai ni adalah blush velvet. Kan warna dia natural je, cantik je kan. Dan saya nak, kalau macam korang suka yang jenis nampak glossy, korang add dengan lip gloss. Lip gloss. So lip gloss, ni lip gloss bronze aura. Bronze aura, warna dia coco. So sesuai lah dengan warna lipstick kita kan. Cuma dia nampak kilat sikit. Macam tu. Okay, nampak cantik sikit kan. Okay, so kalau korang ada apa je warna lipstick ke apa, korang boleh je combine dengan lip gloss. Sebab lip gloss ni dia lebih kepada instant moisture. Dia bagi lembapan juga. Sebab tu dia gloss-gloss, dia lembab-lembab. Sebab dia boleh bantu bibir yang kering tu dia terkawal lah. Dia bagi moist. Ni salah satu dia. Cara-cara macam mana korang nak prevent ataupun nak bantu selesaikan masalah kulit bibir kering. Okay, so rasa itu sahaja yang saya nak share. Pastikan jangan lupa, kalau ada bibir yang teruk ataupun yang macam tak boleh nak pakai lip balm pun tak boleh selesai, apa semua tak boleh selesai, so pergilah cari doktor, minta doktor nasihatkan. Okay, nanti dia akan bagi korang krim yang sesuai lah. Ataupun mungkin dia akan diagnosis apa, eczema ke apa kan, supaya kita tahu kenapa masalah bibir kita macam tu. Okay, so nombor 2, ingat jangan cuci muka
dengan dekat bibir ataupun mata. Maksud dia bila cuci muka, korang jangan cuci sekali bibir dengan mata. Sebab nanti bibir akan makin jadi kering. Lepas tu dia ada irritating sikit. Kemudian mata pula dia akan nampak line yang sangat ketara sebab terlalu kering. Okay, so dua perkara ni, mata dan bibir sangat sensitif. Sebab tu dia antara dia kena more extra care. Okay, dia kena lebih bagi perhatian. So itu sahaja yang saya nak share dengan korang. Kalau ada apa-apa yang korang macam nak tanya, boleh je terus komen ataupun PM. Nanti saya tolong sharekan. Okay, bye.